Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, pengurusi dan jawatan kuasanya, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para pendidik, para asatizah dan seluruh hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan petunjuk serta rahmat daripadanya, Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dipertemukan kembali untuk kita sama-sama meneruskan kelangsungan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dan mendoakan orang-orang yang sedang dalam majlis ilmu dengan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah dan keampunan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian hadis, iaitulah kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana kita akan masuk hadis yang kelima yang menyentuh dan membicarakan mengenai tajuk umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. Kita akan bacakan matan hadis dan kita akan terjemahkannya, kemudian kita akan mengupas sebagaimana huraian dan juga kupasan para ulama berkenaan dengannya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قال اليهود والنصارى يا رسول الله قال فمن. Maksudnya, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani yang Rasulullah maksudkan? Lalu Nabi SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Muslim. Keterangan hadis. Umat Islam akan mengikut jejak langkah ataupun cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani, hinggalah dalam urusan yang kecil dan perkara-perkara yang tidak munasabah. Contohnya, jikalau orang Yahudi dan Nasrani masuk ke lubang biawak yang kotor dan sempit sekalipun, orang Islam akan terus mengikuti cara ataupun kehidupan mereka. Zaman sekarang ini kita dapat menyaksikan kenyataan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ramai orang Islam yang kehilangan pegangan di dalam kehidupan mereka. Mereka banyak meniru cara hidup Yahudi dan Nasrani, sama ada mereka sedar ataupun tidak. Ramai orang Islam yang telah terperangkap dan juga tertipu dengan tipu helah Yahudi dan Nasrani. Dan ramai pula orang akan menjadi alat dan tali barut mereka. Hadis yang kita baca pada malam ini, hadis yang masyhur
dan hadis yang sahih, kerana hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan di sana dinyatakan bagaimana suatu pendedahan yang bersifat amaran daripada Nabi SAW kepada kita semua selaku umat akhir zaman. Beruntungnya kita umat akhir zaman ini ialah kita mendapat panduan yang lengkap dengan didatangkan contoh-contoh umat yang terdahulu, supaya kita tidak mengulangi kesilapan umat-umat yang terdahulu. Terutamanya Allah Subhanahu wa taala sendiri mendedahkan dalam Al-Quranul Karim banyak kisah-kisah umat yang terdahulu dinisbahkan khususnya kepada golongan Bani Israel, orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah An-Nisa, Allah Ta'ala seringkali datangkan contoh-contoh umat yang terdahulu yang melakukan kesilapan itu daripada kalangan Bani Israel, supaya kita umat Muhammad ini dapat menjaga kualiti umat akhir zaman. Kerana Allah telah pun mengisytiharkan kedudukan kita umat akhir zaman ini sebagai kuntum khaira ummatin. Kamu adalah sebaik-baik umat. Allah telah pun mengisytiharkan kedudukan kita umat akhir zaman ini pada kedudukan yang demikian. Tetapi kita tidak boleh menyandang kedudukan itu secara percuma begitu sahaja. Erti kata lain, basuh kaki gitu je. Tak. Ibarat orang kata boleh rumah basuh kaki je. Tak, tidak sibuk nak pulah cawah, siap buat pelang, cari bahan-bahan hardware-nya untuk bina rumah tadi. Orang bagi rumah, kita basuh kaki masuk gitu je. Tidak. Dan begitulah hakikatnya kita umat akhir zaman tidak boleh mendabik dada dengan gelaran itu sebagai khairul ummah. Allah mengisytiharkan ayat ini dalam Al-Quran, menisbahkannya bagaimana generasi awal umat Islam yang dibina oleh Nabi SAW yang berjaya menghayati nikmat iman dan Islam dengan sebaik-baiknya, lalu mereka telah menempa sejarah yang hebat. Mereka mampu menterjemahkan nilai umat Muhammad yang memenuhi tanggungjawab yang Allah Ta'ala dan Rasul perintahkan kepada mereka. Walaupun mereka generasi awal umat Islam itu dalam kelompok yang kecil, dalam bilangan yang sedikit, tetapi mereka telah membuktikan kehebatan dan kecemerlangan mereka. Sehingga Allah puji mereka dalam Al-Quran, termasuk ayat yang kita baca tadi, kuntum khaira ummah. Kemudian Allah puji juga dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah puji umat yang terdahulu di kalangan generasi awal umat Islam yang beriman dengan ajaran Nabi SAW, lalu mereka membuktikan keimanan mereka dalam tindakan dan perbuatan, memenuhi Al-Quran dan Sunnah. Namun kenapa kita kaitkan dua ayat ini? Adalah untuk menjadi suatu muhasabah dan motivasi kepada kita. Dikaitkan dengan hadis yang Nabi amarankan pula kepada kita ni, bagaimana keadaan umat baginda di akhir zaman. Siapakah umat baginda di akhir zaman ini? Kitalah semua yang ada pada hari ini, yang telah melalui kehidupan hari ini, yang dah terima barang siap. Maksud apa barang siap? Agama yang sudah lengkap, yang Nabi bawa, yang telah dinyatakan Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah suruh Nabi declare, isytiharkan, hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kamu. Maknanya dengan penurunan wahyu secara berperingkat-peringkat itu, sehingga melengkapi prosesnya 23 tahun sejarah kehidupan Nabi SAW. Yang kita sedia maklum bagaimana perjalanan Rasulullah bawa Islam ini bukan kerja yang mudah. Walaupun Allah takdirkan kelahiran baginda di kota Mekah dan melalui sejarah kehidupan awalnya, waktu bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda dewasanya sebelum diangkat kenabian,
amat disukai, dikasihi. Ibarat kata pepatah menatang minyak yang penuh terhadap batang tubuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga beliau, baginda digelar sebagai Al-Amin, orang yang paling dipercayai di kota Mekah. Tapi semuanya itu bertukar 360 darjah, balik air Terengganu kata. Bila ketika diangkat kenabian, ajak sembah Allah dan menjauhkan diri daripada Taghut, maka puak-puak Mekah lawan cacang Islam, lawan cacang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itulah generasi yang beriman hanya sedikit. Generasi yang betul-betul mengecapi nikmat hidayah itu, mereka sedikit tapi berbisa. Maknanya apa? Ada gah, ada kehebatan. Mereka umat yang ada prinsip dan pendirian, berpegang kepada petunjuk Allah dan ajaran Nabi. Kita sedia maklum kisah-kisah mereka yang diceritakan dalam sirah. Bagaimana sahabat Nabi Ammar bin Yasir, Yasir sendiri, Sumayyah isteri kepada Yasir, begitu juga Bilal bin Rabah, begitu juga Suhaib Ar-Rumi, macam-macam kisah yang pernah didengarkan kepada kita. Tahap keimanan mereka, tahap prinsip iman yang dipegang oleh mereka, sehingga orang-orang musyrikin dalam keadaan apa dia, hampir putus asa untuk apa? Untuk mengalahkan ataupun menyekak dakwah Nabi tadi. Namun itulah kehebatan mereka sehingga Allah puji mereka, kuntum khaira ummah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Itulah mereka. Namun kenapa Allah abadikan ayat ini untuk kita baca pada hari ini? Untuk kita ambil perjalanan, untuk kita ambil satu reflect, pantulan kepada kita, supaya dijadikan satu motivasi dan inspirasi kepada kita. Dikaitkan dengan hadis ini pula, Nabi memberitahu akhir zaman ni ujian dan ancaman pada umatku ini, apabila mereka gagal menjiwai sebagai ummatan wasata, gagal menjiwai sebagai khairul ummah, mereka akan tak sedar. Jadi macam yang Nabi sebut, mereka ini akan ikut kesilapan umat yang terdahulu di kalangan Bani Israel, Yahudi dan Nasara, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tak sedar. Sehingga akhirnya Islam tercabut dalam penghayatan sanubari mereka sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi amarankan ini lebih kurang bila 1500 tahun yang lalu. Dan kita dapat menyaksikan benarnya apa yang Nabi bimbangkan, apa yang Nabi amarankan ini jadi depan mata kita hari ini. Tanpa kita tak perasan, sikit-sikit umat Islam dalam keadaan terhakis penghayatan Islam dalam diri mereka. Dalam semua aspek kehidupan. Boleh dikatakan dalam semua aspek kehidupan. Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dalam bersukan, dalam berhibur, dalam dunia pemakanan, dalam dunia apa yang dikatakan kekeluargaan, institusi kekeluargaan, semua sudah terkesan dengan gaya hidup yang tidak lagi mengikut acuan Islam yang sebenarnya. Majoritinya begitu. Kita tak nafi ada sebilangan kecil ada yang begitu berprinsip dan kukuh dengan penghayatan Islam sepenuhnya, tapi tenggelam. Hak banyaknya jadi apa? Secara umumnya di peringkat dunia maupun di peringkat dalaman negara kita, itulah yang kita saksikan benarnya apa yang diamarankan Nabi ini jadi menjadi satu kebenaran. Sebabnya tak sedar, sejengkal demi sejengkal dia kau buka luah. Kemudian sehasta demi sehasta. Dan Nabi mengumpamakan hilangnya penghayatan itu sikit demi sedikit ibarat terjah dalam lubang biawak ataupun jatuh terjun dalam lubang biawak. Secara logiknya, mana mungkin kita ni tubuh jasad manusia teluh lubang biawak? Kecil je lubang biawak ni. Tak maknanya. Tapi Nabi umpamakan demikian, nak beritahu apa? Kita ni umat baginda cari pasar, cari penyakit. Maknanya tak ada kerja cari kerja, tak ada penyakit cari penyakit. Tak, cari mengundang kemurkaan Allah. Itu ibarat dia. Lubang biawak mana mungkin diteluh oleh manusia.
Bahkan sifat lubang biawak itu kotor, tempat haiwan yang tidak bersih, duduk dalam paya, duduk tempat kotor dan sebagainya. Tapi Nabi menisbahkan apabila kesilapan umat akhir zaman ini, mereka tak sedar, sejengkal demi sejengkal mereka menuju kepada sesuatu yang menghinakan mereka, mendatangkan kehinaan, hilang maruah. Dan itulah kita dapat lihat hari ini. Hilang maruah kita orang Islam di akhir zaman. Di peringkat dunia kita dapat saksikan umat Islam hilang sistem khilafah. Sistem khilafah sudah hilang. Kalau kita lihat sistem khilafah yang tercatat dalam sejarah umat Islam yang terakhir ialah khilafah Turki Osmaniyah yang tumbang pada tahun 1924 Masihi. Sedar tak sedar hampir 100 tahun sudah kejatuhan khilafah. Tapi kalau kita lihat kegemilangan sebelum itu, hebat. Keutuhan penghayatan Islam dalam jiwa umat Islam. Tengok, walaupun wafatnya baginda SAW, walaupun pada saat kehidupan Rasulullah itu belum tercapainya matlamat dari sudut nak meruntuhkan dua kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, tapi kita dapat lihat legasi yang telah pun dicanang ataupun yang dibina oleh Nabi SAW pada waktu itu mampu membentuk generasi yang berkualiti. Generasi yang hebat. Lepas wafat Nabi, Islam tak berhenti begitu saja. Ataupun penghayatan Islam tidak terhenti sehingga wafatnya Nabi. Disambung oleh siapa dia? Para sahabat radhiyallahu anhum, bermula dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian disambung oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disambung oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian disambung oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah. Kemudian disambung sistem khilafah selepasnya Umayyah, di kalangan Muawiyah bin Abi Sufyan dan seterusnya. Namun seringkali ada kesinambungan. Kenapa? Sebab mereka telah menjiwai nilai umat Muhammad yang menguasai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Tetapi apabila Nabi amarankan ini rupanya jadi, kita lihat mutaakhir, bahkan kalau tengok di zaman sahabat pun sudah terkesan dengan apa yang Nabi amarankan ini. Terutamanya di hujung pemerintahan zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Berlaku suatu keretakan, keharmonian, kesatuan umat Islam. Apabila golongan Yahudi pelampau telah menyuntik satu fahaman ataupun satu provokasi menyebabkan timbulnya keretakan di kalangan umat Islam. Timbul ketaksuban puak. Berlakulah, timbullah golongan yang memberontak kepada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian berlakulah pembunuhan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Ali ambil tapak pemerintahan Islam yang seterusnya sebagai Khalifah Islam yang keempat. Menanggung liability, satu tanggungan yang berat. Sebab apa? Di saat kemelut masyarakat umat Islam yang berpecah belah. Sebab dah terkesan dengan apa yang Nabi sebut dan Nabi amarankan ini. Dok sedar sejengkal demi sejengkal. Di antaranya contoh sejengkal demi sejengkal ini ialah bagaimana bisikan fitnah yang dicanangkan dalam keharmonian umat Islam. Kemudian saling timbul sangka buruk, saling timbul persepsi, kemudian timbul berita-berita palsu, akhirnya tegang. Bila tegang, maka saling bersangka buruk, akhirnya bangkitlah kemarahan dan timbullah pemberontakan. Itu je asas. Yahudi itulah dia, cara dia buat, modus operandi dia. Zaman sahabat dia dah buat dah. Zaman kita ni nipih je lah. Sebab apa saya kata zaman kita nipih? Sebab zaman kita ni penghayatan Islam jauh berbanding dengan zaman para sahabat. Dari sudut tahap akidah tauhid itu, orang Terengganu kata nyacang dok gogeh zaman para sahabat ni. Tiang tu pinding power punya, padat, dok gegar dah. Zaman kita akhir zaman ni nyacang gogeh. Dak, tiang piling tu dok rapat molek, foundation tu dok kukuh. Sebab apa? Sebab sudah tidak lagi penghayatan yang asli. Sebab itulah Nabi membawa satu amaran ini kepada kita
bila mana kita kalangan orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala. Kita mendengar, kita membaca hadis ni, malam ni, kita dipilih Allah Ta'ala sebenarnya. Kita kekal dalam masjid ini sedang mengimarahkan majlis ilmu ni, kita pilihan Allah. Yang di luar sana masih ada berkeliaran, buat urusan dunia, sibuk. Kita kejar dunia dah habis semua, tuan-tuan dan puan-puan. Tak habis kejar dunia ni. Kita nyembang jatuh kejar dunia ni. Tak habis. Tak. Sebab itu Allah Ta'ala telah pun memberi suatu pembahagian ataupun polisi hidup kita ni begitu comel. Terutama kalau kita kaitkan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kita ni masih lagi mengambil aura dan juga kehangatan bulan Rejab ni dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah bagi kita suatu vaksin yang berkesan. Saya guna istilah vaksin supaya mudah faham. Sebab kita zaman ni sedang berkempen untuk apa? Ambil vaksin. Sebab ada golongan anti-vaksin. Apa tujuan vaksin? Untuk mencegah. Mencegah apa? Daripada dijangkiti COVID, virus corona. Maka kena ada usaha untuk ambil vaksin. Itu disebut pada situasi kita pada hari ini. Tapi nisbah pada peristiwa Isra' Mi'raj tadi dikaitkan dengan apa? Penghujung peristiwa itu, apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada Nabi? Allah fardukan solat. Kewajipan solat 5 waktu. Walaupun ceritanya panjang, mula 50 waktu dan sebagainya. Kemudian kita nak ambil yang hujung sekali, 5 waktu. 5 waktu kefarduan solat itulah merupakan vaksin untuk kita umat akhir zaman. Kenapa saya kata vaksin? Sebab Allah sendiri menyebut dalam Al-Quran, Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa aqimis salah. Inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang, kerana dengan sembahyang itu dapat mencegah. Vaksin sifat dia mencegah. Prevention and precaution. Mencegah dan menjaga kita. Maka solat itulah dia sifat dia. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada apa? Perbuatan keji. Termasuk perbuatan keji macam perangai Bani Israel tadi. Yahudi dan Nasrani yang Nabi amarahkan kepada kita. Kenapa kita kata perbuatan mereka keji? Sebab mereka umat yang mendapat keistimewaan yang banyak. Allah Ta'ala lantik Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Itu sejarah kenabian. Tapi bukan kemestian. Bukan semestinya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul daripada Bani Israel. Tidak. Secara kebetulan. Allah Ta'ala susun ataupun takdirkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul daripada Bani Israel. Tapi boleh pokok Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, dia mari syok sendiri. SS. Syok sendiri. Bukan shift supervisor. Mari syok sendiri. Syok sendiri apa? Dia rasa mereka inilah kabilah ataupun keturunan Nabi-Nabi. Bila Allah takdirkan, Allah isytiharkan dalam kitab Taurat dan Injil akan kerasulan akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa Arab. Saya tak karung selalu pokok ni jadi. Itu cerita dia. Dia jadi mari apa? Dok kena juh ni. Dia duduk harapkan Nabi akhir zaman yang diceritakan Allah dalam Taurat dan Injil itu daripada kelompok mereka. Rupa-rupanya ending cerita dalam Taurat dan Injil itu khabar apa dia? Muhammad bin Abdullah daripada bangsa Arab. Oh, khesak lalu. Itu je isunya. Mari nyakit hak tu, dok terima ketetapan Allah, maka timbullah desakan, bisikan syaitan, hasad, dengki dan membawa kepada semangat asabiyah. Dia tidak lagi mengiktiraf bangsa lain selain pada bangsa Yahudi ataupun Bani Israel sahaja yang layak menjulang kenabian. Itu je cerita dia. Sebab itulah perbuatan mereka ni keji. Dalam keadaan mereka tahu ataupun mendustakan kebenaran dalam keadaan berilmu. Itu maksud mudah kita bicara hari ini.
Maknanya siapa yang tahu hukum hakam, tahu akan benar salahnya, tahu akan dosa pahalanya, tapi lawang juga benda-benda kebenaran ataupun sesuatu kewajipan yang diperintahkan Allah ke atasnya, maka dia dalam keadaan makhluk yang keji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka solatlah yang menjadi vaksin. Allah bagi anugerah kepada Rasulullah dan umat Rasulullah ni satu vaksin yang hebat yang dapat mencegah diri mereka daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi cuba kita tengok realiti kita umat akhir zaman. Solat ni dijaga molek ke tak? Itu persoalan dia. Vaksin yang Allah bagi ni dia ambil manfaat sebaik-baiknya ataupun tidak? Ataupun dia orang kata apa bersyukur ke tidak dengan vaksin yang Allah bagi ni? Tanda bersyukur ni bukan ucap terima kasih saja. Maknanya kena jaga barang tu dengan penuh, orang kata apa, kasih sayang, penuh dengan penghayatan. Ibarat kata solat ni bukan hanya setakat terima kewajipan saja, tapi kena menjiwai sifat solat tu apa dia. Sifat solat tu yang sempurna, yang dapat membentuk jati diri ataupun nilai modal insan. Sebab itulah bila Nabi membawa pendekatan nak beki masyarakat Arab ni, Nabi ajak, Nabi bawa terap dua konsep hubungan yang asas yang Allah perintahkan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah bermula dengan as-solah. Maka solat tadilah yang membentuk jati diri. Dia ibarat apa dia? Bateri yang di-charge. Charger yang mengecas bateri yang lemah. Begitu. Macam kita dah tengok telefon, smartphone, Android yang ada ni. Aplikasi handphone, smartphone ni kan banyak. WhatsApp, Facebook, WeChat, Telegram. Kemudian musim-musim PKP ni banyak online program, Google Meet lah, Microsoft Teams lah, Zoom lah, apa macam-macam. Sudah pasti aplikasi itu guna bateri banyak. Tak tahan lama bateri ni. Sebab apa? Disibukkan fungsi dia. Maknanya begitu. Maka kita kena standby dengan power bank ataupun charger dekat dengan kita. Kalau tak standby tu, tak cas tu, jawab dia apa? Kita gagal untuk menikmati ataupun mengharungi aplikasi yang untuk dimanfaatkan tadi. Itu di sebuah teknologi lah. Nak banding dengan zaman dulu Nokia 3310. Dang belaka kita tau. Nokia 3310 ni cas satu malam, 3-4 hari dah berperuk pakai dia. Sebab aplikasi penggunaannya sikit sangat. Telefon dengan SMS je. Bateri kurang lah pakai. Learning, hot ni cas satu malam, sekali hari je tahan. Sebab apa? Parut guna bateri. Banyak aplikasi hidup. Aplikasi dia punya penggunaan dia. Maka begitulah nisbah kita ni, Allah Ta'ala maha rahmatnya, kasih sayangnya pada kita umat akhir zaman ni. Allah maha mengetahui cabaran kita manusia akhir zaman ni, banyak aplikasi hidup yang melekakan kita. Itu saya buat analogi yang mudah untuk kita nampak perbezaan dia, perbandingan dia. Zaman Nabi, aplikasi hidup yang menyibukkan kepada dunia sehingga lupa akhirat itu amat tipis. Hiburan mungkin tak secanggih hiburan zaman kita. Kesibukan mengejar dunia tidaklah sesibuk zaman kita. Zaman kita ni, Masya Allah. Baik hiburannya, pekerjaannya, mencari harta bendanya. Oh, dahsyat. Hiburan saja. Rumah, dalam kenderaan, luar kenderaan, di mana saja. Tempat bekerja pun ada juga hiburan. Tempat belajar pun ada hiburan. Hiburan keliling kelalang, atas bawah, kiri kanan depan belakang. Akhirnya jiwa apa? Leka. Sebab tu bila Tok Bilal azan ni, dengar azan waktu macam lembu kenyang je. Ada. Dia tak mari suih. Sebab apa? Sibuk dengan apa? Aplikasi hidup. Kesedapan hidup tadi. Seronok je. Nak kalau sejik dengan pasar malang bersebelahan. Jengkren selalu. Masjid dekat dengan pasar. Dekat dengan benda-benda yang bersifat, orang kata apa, tempat tumpuan manusia ramai.
Tok Bilal azan, panggil Tok Bilal Mekah pun tak mari juga manusia ni. Tak. Maknanya apa? Tok Bilal Mekah ni sedap dah ni. Tak. Siapa awak mari sanak ke tanah Malaysia dah ni tak. Sanak dia bersambung dah maknanya. Tapi kalau Tok Bilal tahap Mekah pun mari azan, kita kerah pedal tak mari sejid surah juga semayang ni. Maknanya apa? Vaksin tu kita tak hargainya. Bila vaksin tak dihargainya, kita akan jadi macam Nabi amarkan ini. Kita ulang balik kesilapan dan kekejian umat yang terdahulu, Yahudi dan Nasara yang dapat nikmat petunjuk tapi tak ambil, tak beramal dengan nikmat petunjuk. Kita juga umat Rasulullah mendapat, orang kata apa, ciri yang sama macam Bani Israel tadi. Bani Israel dapat Taurah, dapat Injil, diutuskan kepada mereka Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Maka kita juga umat Rasulullah diutuskan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Dan diturunkan kepada kita apa dia? Al-Quran untuk diamalkan, dipegang dalam kehidupan kita. Tapi cuba kita perhalusi dan tengok apa yang berlaku pada kita umat akhir zaman ini. Adakah kandungan Al-Quran dan sunnah Nabi kita amalkan dengan sebaik-baiknya ataupun tidak? Tak. Hak paling malangnya tempat berlakunya Nabi di-mi'rajkan. Baitul Maqdis hari ini apa yang berlaku? Dicengkam oleh Zionis. Padahal kita sambut Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun. Dengar kisah Isra' Mi'raj ni, so kira lah insah tahap gabang orang Terengganu kata. Tak. Tapi tak ambil suih bagaimana Baitul Maqdis itu yang menjadi kiblat, pernah menjadi kiblat pertama umat Islam dan di-mi'rajkan Nabi daripada situ ke Sidratul Muntaha. Tempat tersebut sepatutnya dijaga oleh umat Islam akan kedaulatannya. Hari ini tak terbela kedaulatannya. Zionis menguasai tempat tersebut, sedang berusaha untuk menggantikan fungsi Baitul Maqdis itu sebagai kuil ataupun haikal Sulaiman yang merupakan dakwaan ataupun ajaran sesat yang mereka pegang itu, yang mengatakan itu suruhan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud kepada mereka. Dan mereka nak jadikan pusat New World Order, mereka punya perancangan mereka. Dan hari ini pun sudah berlaku perjalanan itu. Kita biasa dengar apa istilah Freemason, gerakan Freemason. Merupakan agenda mereka, Zionis, yang cuba apa? Mengikis penghayatan Islam dan iman dalam jiwa kita umat Islam. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Itulah dimaksudkan Rasulullah. Bani Israel, mereka cari pasal dengan meninggalkan ajaran petunjuk Allah dan Rasul. Namun dalam kesesatan mereka itu, mereka tak mau sesat mereka saja, mereka nak menyesatkan orang lain. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itulah mesej dia. Itulah kaitan dengan hadis yang kita baca ni. Allah dah sebut terang dalam Al-Quran, walan tarda, orang-orang Yahudi dan Nasara takkan reda kepada kamu. Bila belajar bahasa Arab, lan ni harfun nafi abada. Maknanya menafikan keredaan mereka kepada Rasulullah dan umat Rasulullah, itulah kita orang Islam. Dia takkan reda kepada kita selama-lamanya. Sehingga kita ini tattabi'a millatahum, ikut cara hidup mereka, pegangan hidup mereka. Maknanya itulah yang kita dapat lihat hari ini. Tengok sedar tak sedar orang Islam pakai baju macam orang yang bukan Islam. Terutama wanita-wanita Islam. Pakai baju macam orang bukan Islam lah. T-shirt lengan pendek, bukan setakat lengan pendek, ketak pula. Kakak pakai baju adik. Sedih tengok. Habis nampak Bukit Bauk, Bukit Kuang. Tak. Malu ke diri bahasa. Bagi dia seksi, bagi kaum Adam seksa. Seksa iman, seksa batin. Dah tunjuk benda tak sepatutnya. Oh, lelaki begitu juga. Sudah tidak menggambarkan penghayatan dan cara hidup orang Islam. Mula dia pakai bengga besar lengang, bapak besar bengga, wak gandang ni mati. Maknanya. Tak.
pakai rata, nak khabar maju moden. Tak. Mari ikut model barat, cara barat. Dia ada angin musim dia. Mari ikut K-pop Korea, ikut K-pop Korea. Cara pakaian, gaya artis Korea. Tak. 2-3 tahun lepas, artis Korea rambut putih. Ada juga orang kita rambut putih. Cacat macam orang nyakit apa, tahu. Maknanya bagi dia rasa comel. Tapi dia syok sendiri, dia rasa, oh inilah kemajuan. Inilah dia gaya hidup zaman sekarang. Akhir sekali apa dia? Syok sendiri. Sebab jiwa sudah mati, tidak mengambil apa vaksin yang Allah bagi, as-solah itu, dihayati dalam kehidupan, akhirnya dok sedar sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, namanya pada IC Islam, tapi tindakan perbuatannya tidak menggambarkan namanya. Akhir sekali hidup dalam keadaan jauh daripada apa yang Allah dan Rasul nyatakan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Sama juga kita pun tak sedar cara hidup kita ikut cara hidup mereka, seperti pengambilan makanan. Hak paling ketara apa? Hot dog. Hot dog. Kita pun siapa kita panggil hot dog. Kalau ikut terjemuh bahasanya, anjing panas. Padahal makanan tu apa? Sosis yang letak dalam roti tu. Kita pun didoktrinkan, pegangan faham kita, hot dog. Makan hot dog, anjing panas. Itu pun kita tak sedar. Terikut cara budaya mereka. Dah nampak? Tak. Dan gaya pemakanan pun tidak lagi mengambil aspek menjaga kesihatan dan memenuhi khasiat-khasiat makanan sunnah yang Nabi anjurkan. Ambil macam-macam makanan. Cara instant food, makanan segera, fast food, makanan rapu yang tak memberi khasiat. Tak. Kalau goreng pisang tu, capur pula ngecis. Bukan setakat cheese, capur lagi perisa manis dia. Strawberry, coklat, ceng molek. Kan ceng molek apa? Makna sedap mulut ikut tu tak sedar. Dia punya kesan daripada apa? Jantung ke apa, tak, kolesterol dan sebagainya. Bila kita dah tak tengok lagi perhitungan cara hidup ini mengikut ajaran Nabi SAW, maka itulah di antara perjalanan ataupun maksud hadis ini, kita ni sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta tak sedar. Yang paling malangnya apabila kita umat Islam tidak mengambil roh dalam membina kesatuan umat Islam, dalam membina kekuatan umat Islam. Termasuk dalam mengembalikan semula kegemilangan khalifah ataupun sistem khilafah Islam, sebagaimana yang telah pun terbentuk dan terbina seperti yang sebelum ini. Namun kita kena mengimani apabila Nabi menyebut, innallaha yab'atsu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha, rawahu Abu Daud. Nabi beritahu apa dia? Sesungguhnya Allah akan bangkitkan pada setiap umat itu pada setiap 100 tahun golongan yang menjadi pilihan Allah buat agenda tajdid. Apa dia tajdid? Pembaharuan ataupun transformasi. Bina semula kekuatan umat Islam. Maknanya setiap 100 tahun. Kalau kita hitung kepada kejatuhan Turki Osmaniyah, khilafah yang terakhir, kita dah hampir mencecah 100 tahun selepas kejatuhan khilafah Islam. Mudah-mudahan zaman kita ini, 2-3 tahun ini berlaku proses itu. Mudah-mudahan kita terpilih dalam kumpulan itu, untuk kita mendapat fadilat saham yang besar, untuk membina semula kekuatan umat Islam yang kita lihat ini begitu rapuh dan hilang kewibawaan. Kita menjiwai semula kedudukan kita sebagai ummatan wasata yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sedikit orang kata apa perkongsian pada malam ini dengan kita menghayati hadis Nabi yang ringkas dan padat ini, mengandungi satu makna yang besar untuk kita hayati dan beramal dengannya, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dinaungi rahmat Allah dan diredai Allah serta mendapat keampunannya yang membawa kita ke syurganya, insya-Allah. Amal kita sekadar daripada saya, wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.